Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baca buku, membangun negara madani. Jangan kritik sembrono, pembangkang diberitahu. Akhirnya Anwar Ibrahim memberikan peringatan kepada ahli parlimen pembangkang yang tak cukup ilmu. Ramai ahli politik di Malaysia ini sebenarnya kelihatan macam tak pernah baca buku. Kadang-kadang lebih cepat mulutnya bercakap daripada pemikirannya berfikir. Itulah yang kadang-kadang membuatkan kita fed up. Kita meluat dengan ahli-ahli politik yang ada di Malaysia. Tak kiralah itu ahli Dewan Undangan Negeri maupun ahli parlimen. Kadang-kadang mulut mereka lebih cepat bercakap daripada otak mereka berfikir. Itu sebabnya Anwar Ibrahim sering kali mengingatkan, baca dulu, cari fakta dulu. Bahkan, Timbalan Presiden PAS pun sudah bagi nasihat. Sebelum cakap, sebelum buat ulasan, fikir dulu, cerita fakta dulu. Tapi biasalah, ramai ahli politik nih yang entahlah, paling teruk sekali, lain ditanya, lain dijawab. Oke, tapi sebelum itu saya nak kongsi dengan Anda, siapa yang ada masalah gout, kencing manis, dan tinggi darah. Ada satu produk yang terbaik yang saya ingin kongsi dengan Anda, harganya cukup murah, sudah ramai yang beli, berebut membeli karena harganya murah. Sepanjang Ramadan ini dan menjelang Syawal akan kembali semula kepada harga yang asal. Cepat beli selagi ada stok dan ianya sudah mendapat pelbagai testimoni, ada yang sembuh. Jadi jangan lupa beli cepat, sediakan payung sebelum hujan. Jangan sampai orang beraya Anda pula kena gout. Begitulah ceritanya. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita memang geram kadang-kadang ahli parlimen ini yang kadang-kadang macam IQ-nya entahlah. Ada sampai orang marah, IQ-nya diletak di lutut, kata mereka. Anwar Ibrahim sendiri menyatakan ini. Dia kata, jangan bercakap sembrono, jangan kritik sembrono. Baca dulu buku, barulah kritik. Ini kritik dulu sembrono. Saudara, Anwar Ibrahim memperingatkan ahli parlimen pembangkang yang mempersoal cadangan menghadkan jawatan Perdana Menteri kepada dua penggal saja. Yang menjadi tanda tanya rakyat Malaysia sekarang, terutamanya orang-orang muda, ialah kenapa ada yang tidak setuju jawatan Perdana Menteri dihadkan dua penggal saja atau 10 tahun saja. Cukuplah, nak berapa penggal lagi? Takkanlah sampai kiamat jadi Perdana Menteri. Takkanlah sampai Tuak Bangka pun nak jadi Perdana Menteri lagi. Cukuplah 10 tahun. Ramai yang setuju, saya pun setuju. Ini supaya tiadalah pemusatan kuasa berlaku. Dan tiadalah kejadian yang mana seakan-akan Malaysia ini miliknya. Macamlah tak pandai mati. Macam itulah. Saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menasihatkan ahli parlimen yang mempersoal cadangan menghadkan jawatan Perdana Menteri kepada dua penggal supaya membaca buku tulisannya yang bertajuk Membangun Negara Madani sebelum mengkritik sembrono. Tanpa menamakan mana-mana wakil rakyat, pegawainya Tunku Nasrul Abaida berkata, untuk lebih memahami, Perdana Menteri meminta mereka merujuk muka surat 181 bawah tajuk Dasar Keutamaan untuk Malaysia yang Lebih Baik. Menurut Setiausaha Akhbar Kanan Perdana Menteri itu, Anwar mengingatkan segelintir pihak daripada blok pembangkang supaya tidak menjadikan niat murni tersebut sebagai bahan politik perkauman sempit dan dangkal. Menghadkan tempoh jawatan itu nyata tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip asas dalam perlembagaan persekutuan, malah langkah penting untuk menjamin kematangan demokrasi negara. Perdana Menteri meminta mana-mana ahli parlimen mempersoal perkara ini supaya membaca sebelum mengkritik secara sembrono. Baca dan hadam buku tulisan Anwar Ibrahim, yakni Membangun Negara Madani. Sila rujuk muka surat 181 di bawah tajuk Dasar Keutamaan untuk Malaysia yang Lebih Baik. Katanya, justru Perdana Menteri menyarankan dibahaskan dengan sihat dan penuh rasa tanggungjawab serta memandang kepada cabaran masa hadapan selain menjemput semua pihak memberikan input ke arah sebuah sistem telus dan adil.
Kenyataan itu menyusul hantaran Ketua Pemuda Perikatan Nasional Afnan Hamimi di Facebook menulis, inilah keadaan negara kita sekarang. Nasib kita yang majoriti ditentukan oleh mereka yang asalnya minoriti. Beliau mengulas kenyataan Setiausaha Agung DAP, Low Siak Fu, semalam berhubung sokongan parti berkenan untuk meminda perlembagaan bagi menghadkan tempoh memegang jawatan Perdana Menteri kepada 2 penggal atau 10 tahun. Semalam Anwar dilaporkan berkata PKR dan Pakatan Harapan PH menyokong cadangan sedemikian tetapi menekankan keperluan berunding dengan parti lain mengenainya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Modus operandi pilihan raya kecil air kuning yang dijangka akan diadakan tak lama lagi oleh Perikatan Nasional kini terdedah. Ini rancangan dan modus operandi Perikatan Nasional yang dikatakan akan memperbodohkan rakyat. Wow, ini panas. Jangan lupa. Sebelum kita teruskan, siapa yang ada masalah kencing manis, gout, dan tinggi darah, sila tekan butang produk yang ada dalam video ini. Sudah ramai yang menggunakan produk ini. Saya tak jual, saya hanya kongsi kepada Anda semua. Siapa yang ada masalah gout, sila tekan butang produk itu untuk mendapatkan produk yang murah berkesan. Sudah ramai yang menggunakannya dan itu sebab saya nak kongsi dengan Anda untuk persediaan menjelang hari raya nanti. Jangan pula waktu raya Anda pula kena gout dan tak boleh pula beraya. Itu kan. Sediakan payung sebelum hujan. Senjata sama akan Perikatan Nasional guna perbodohkan rakyat, kata laporan ini. Perikatan Nasional PN dijangka akan menggunakan taktik dan senjata yang sama untuk memperbodohkan rakyat bahawa kerajaan negeri Perak bakal berubah sekiranya mereka menang dalam pilihan raya kecil PRK Air Kuning. Saudara, dalam pilihan raya, apa juga kempen yang akan dibuat, pasti hampir semua akan digunakan. Senjata apapun akan digunakan. Paling teruk sekali ialah senjata yang mana boleh makan tuan, iaitu senjata fitnah. Siapa yang sering kali menggunakan senjata fitnah ini? Anda pasti sudah tahu. Ada sebuah gabungan ni, dia suka sangatlah fitnah kan. Dah banyak kali dah kalah. Dalam saman fitnah, ada yang mohon maaf. Kebanyakannya bila tak lagi mampu nak menang, akhirnya mohon maaf. Yang bikin panas, orang yang kena fitnah tu pula, tiba-tiba ampunkan pula, maafkan pula. Jadi orang yang suka sangat memfitnah tu pula tak serik-serik lah. Dalam pilihan raya biasanya ketika kempen apa saja bahan akan digunakan termasuklah bahan 3R. Isu 3R sepatutnya tidaklah boleh digunakan kerana yang menang jadi abu, yang kalah jadi arang. Tak bolehlah guna isu 3R kerana ianya bukan saja amatlah biadab tetapi juga akan merosakkan keharmonian negara ini. Jadi gunalah semua cara apapun, tapi jangan guna 3R dan jangan guna fitnah. Ada orang ni dia kata itu niatnya baik, fitnah niat baik, jadi antam sajalah. Perikatan Nasional PN dijangka akan menggunakan taktik dan senjata sama untuk memperbodohkan rakyat di Perak. Naib Pengerusi Amanah Johor Dr. Zuhan Zain berkata, PN sepatutnya menggunakan peluang PRK bulan depan untuk menunjukkan kemampuan mereka memimpin, bukan hanya mengadakan dongeng mempersendahkan rakyat. Dalam pada itu, beliau berkata Amanah Johor turut menyokong kenyataan Naib Presiden Amanah yang menyarankan agar Perikatan Nasional tidak bertanding pada PRK Air Kuning dan memberi laluan kepada calon kerajaan perpaduan yang akan bertanding di Dewan Undangan Negeri tersebut. Selain itu, Amanah Johor ujarnya juga menolak kempen perkauman serta perpecahan dalam PRK Air Kuning kerana bertentangan dengan tuntutan keharmonian di negara ini. Amanah Johor juga ingin melahirkan sokongan penuh kepada calon kerajaan perpaduan yang akan dipilih akan datang. Sehubungan itu, Zuhan berkata Amanah Johor juga akan menggerakkan jentera bagi membantu gerak kerja PRK Air Kuning untuk memastikan kemenangan calon kerajaan perpaduan yang akan bertanding di sana. Untuk rekod, PRK Dun Air Kuning diadakan selepas penyandangnya Allahyarham Isyam Sahrudin, 59 tahun pada 23 Februari lalu akibat serangan jantung.
Dalam pilihan raya umum ke-15, Isyam memperoleh 9.088 undi sekaligus menangi kerusi Dewan Undangan Negeri Air Kuning dengan majoriti 2.213 undi. Beliau menewaskan 4 calon iaitu Muhammad Nazri Hisham daripada Pakatan Harapan yang memperoleh 6.875 undi, Muhammad Nur Farid Zainal dari Perikatan Nasional 6.812 undi. Sementara itu, K. Wani dari Parti Sosialis dan Maziam Salim dari Parti Pejuang masing-masing hanya mampu mendapat 586 dan 105 undi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.